Hello, welcome back to channel Aman Azhan again. Okay, so kita dah hari puasa ke berapa dah ni? Empat. Hari puasa yang keempat. Tiga. Empat. Hari puasa keempat. So kita sebenarnya ada try nak buat untuk paranormal juga, tapi tengoklah kita punya orang kata apa perancangan lepas ni macam mana. Sebab kita banyak post video yang lama untuk korang tengok paranormal yang lepas ni, atau buat benda lepas lah. So sebelum kita start, kita akan kenalkan tim kita dulu. Kita ada Yin, kita ada Wawa, kita ada Ellie, kita ada Lia, kita ada Ana, kita ada Aira, kita ada Nuna, kita ada Ayah, kita ada Intan, kita ada Mika, kita ada Ceman, kita ada Ash, kita ada Kiss, kita ada Hakim. Yes. So kita ada guest baru hari ni, and korang mesti nak tahu guest siapa hari ni. Cuba nak tahu siapa? Let's get started. So sebelum kita start kita punya guest hari ni, alright, Hakim, banyak penuh kontroversi awak. Saya nampak ramai panggil awak Pakcik Helmet. Betul lah, betul. Kenapa ramai panggil Pakcik Helmet? Hakim tak tahu. Saya rasa ramai orang panggil nama tu disebabkan orang tak nak tengok awak dengan ayah, betul tak? Betul. Tu setujulah dengan statement tu. Betul. Dia memang benci Hakim rasa. Jadi lepas ni Hakim kena teruskan move on, betul? Hakim perlu betulkan rambut je. Ha? Sebab nampak bagi handsome lagi. Rambut cair. Ya. Okay, ada juga yang dalam video yang tengok pasal apa, about like macam Mika ada posting gambar Mika apa, ayah dengan apa, ambil gambar ayah dengan Hakim, betul? Okay, apa yang sedang berlaku ni Hakim? Apa yang sedang berlaku ni? No comment. No comment. No comment. Kau suka love ke nak love? Nak. Love. Love. Cakap apa? Tak, apa yang sedang berlaku masa? Oh, time tu Mika pergi toilet. Lepas tu Hakim minta tolong ayah ambilkan gambar dia. Ya ke? Betul lah. Bulan puasa tak payah menipu. Betul ni? Dia nampak. Betul ni? Kita tak ada. Tapi kalau tak percaya boleh minta footage dekat CCTV kat hotel tu. Maksudnya Kalau saya tak nak buat. percaya minta Jujur CCTV lah kau. tu. Mika tak ada. Lepas tu Mika, ayah tak pernah langsung Mika keluar time tu. Dia ambil gambar macam tu. So bukan ayah memang nak tak gambar dia pun, tak pun. Nak love lah. Serius lah? Jadi saya nampak ada isu kesalahfahaman kat sini lah, di mana antara tiga ni. Dan Hakim, betul ke benda tu, Hakim? Tak betul. Confident lagi ya? Confident. Kenapa tak betul? Sebab Hakim suruh ayah ambil gambar. Ayah nak ambil gambar. Lepas tu ayah minta tolong Hakim pula ambil gambar. Ya. Gila. So dia minta tolong lah. Minta tolong. Tak tolong. Tapi time tu cara baik tau, dia cakap lembut. So Hakim terharu kat situ. Nak tengking. So selama ni awak tak tolong, awak marah dia lah. Tolong aku. Okay, so tak apalah, kita habis kat sini, end of the story kat sini. So kita punya konten hari ni, kita nak tahu siapa kita punya selalu yang ikut kita, yang selalu ada belakang kita, yang jaga kita waktu paranormal. Tak lain tak bukan, kita ada Daus hari ni. Alright. Kalau awak perasan, setiap kali Daus masuk, dia akan bawa beg dia kata. Daus, sini Daus. Alright. Mana mic? Sini hantu pun takut ni. Okey, bagi mic kat Daus. Okey, sebelum kita start sesi kali ni adalah kita sambil-sambil tu kita nak borak santai, kita nak tanya Daus sebab Daus tak pernah ada lagi dalam konten yang macam ni. Ni kalau mengangkang ni tak apa. Boleh. Boleh. So kita nak Daus ada untuk soal, orang kata apa, soal tanya lah. Kita borak-borak dengan Daus sebab Daus memang tak ada dalam konten selama ni. Betul, dia hanya muncul dekat paranormal. Dan bukan selalu kita ajak guest Daus malam ni. Sementara kita nak buat paranormal, lepas ni ada paranormal lagi ke Daus? Ada. Bulan puasa? Ada. Apa yang definisi orang kalau komen cakap bulan puasa ni ada syaitan ke Daus? Itu yang saya nak cuba bagi tahu. Sebab dalam paranormal ni kita cuba untuk bagi pengetahuan ataupun kita cuba untuk kongsi ilmu kepada masyarakat. Sebab selama ni masyarakat dia selalu berfikiran waktu bulan puasa ni tak ada hantu. Tak ada hantu semua kena ikat. Dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW Allah menceritakan di dalam Al-Quran yang diikat pada bulan puasa hanyalah iblis dan syaitan sahaja. Hantu tak termasuk dalam golongan syaitan. Hantu tu adalah perkataan yang kita orang Melayu ni panggil. Tetapi yang sebetulnya yang dipanggil di dalam Al-Quran adalah jin. Dalam surah Al-Jin pun tak ada menceritakan bahawa waktu bulan puasa jin ni diikat.
Jin ni dia ada dua jenis ataupun dua golongan. Satu jin kafir, satu lagi jin Islam. Bila jin Islam, diorang ada amalan, diorang pun berpuasa macam kita, diorang pun ada amalan macam kita, ada sembahyang tarawih, ada zakat. Rukun Islam sama saja macam kita, rukun iman sama saja macam kita. Diorang ada macam penduduk kampung lah kira. Ada. Tapi rupa diorang pun kita tak tahu. Diorang pun ada kehidupan. Sebab tu kenapa kita nak buat pencerahan dekat sini. Bulan puasa memang ada jin. Jin ni tak diikat, dan jin ni pun bebas macam kita, kan? Bebas macam kita, yang jahat tetap dengan jahatnya, yang baik dengan baiknya lah, macam kita pun, kan? Adakah manusia ni bila masuk bulan puasa semua manusia jadi baik? Ada juga yang setan kepala hitam. Ada juga setan kepala hitam waktu bulan puasa. Ada juga orang pergi punting puasa kat atas kubur, kan? Ada juga yang plastik hitam. Sebab itulah kenapa bila mana waktu bulan puasa ni, bukannya kata jin tu tak ada, jin tu tetap ada. Sebab tu kita mencari, bukannya kita mencari setan, kita nak mencari ataupun kita nak explore berkaitan dengan jin. Jadi apa yang kita nampak selalunya itu adalah jin lah, jin. Jadi maknanya kehidupan ataupun kewujudan jin tu waktu bulan puasa pun masih lagi ada. Jangan salah faham, jangan kita kaitkan ataupun kita buat kesimpulan bahawa waktu bulan puasa ni bila kata iblis dengan syaitan pun kena ikat, jin pun kena ikat lah. Jin tak termasuk dalam golongan yang dibelenggu pada bulan puasa. Hanya yang dibelenggu adalah iblis dan syaitan sahaja. Sebab tu kalau ni ingatkan ramai orang salah faham pasal benda ni tau. Ramai orang tak tahu kan. Kata boleh ke? Kenapa ada juga dekat live TikTok orang buat live apa? Paranormal. Baru semalam ada. Baru semalam ada. That's mean mungkin ada, mungkin tak keluar, mungkin tak sekuat macam mana kita lalu buat. Betul. So depends pada tempat tu and depends pada keadaan lah. Betul. So sekarang ni kita akan try juga insya-Allah dalam masa terdekat ni macam mana. Cuma waktu masuk bulan puasa ni, sihir ni lemah. Dia dalam keadaan lemah. Ataupun jin yang kafir ni dalam keadaan yang lemah. Dia tak sekuat sewaktu selain pada bulan puasa. Sebab tu waktu bulan puasa ni pun tetap juga ada orang kena santau. Dan yang mana yang kena santau, yang sakit disebabkan disantau, masih lagi sakit bila masuk bulan puasa. Tapi tak seteruk seperti bulan yang lain lah selain pada bulan puasa. Tapi apa yang kita nak cakap, benda tu tetap ada pada bulan puasa. Jadi itulah kita nak bagi pencerahan supaya masyarakat ni dia lebih faham tentang apa itu maksud dibelenggu pada bulan puasa. So kita akan start tanya daripada hujung sana, daripada Intan. Kita akan start tanya soalan daripada Daus. And berapa soalan, tengok berapa keadaan, berapa round kita akan tanya. So ramai yang nak tahu pasal Daus juga. Ramai interview ke? Tak ada, dia akan tanya soalan, Daus jawab. Dia tanya soalan, jawab. Macam setiap konten kita orang tanya lah. Alright, so kita start dengan Intan dulu. Daus dalam bidang paranormal dah berapa lama? Bukan Daus lah, Daus. Dah. Kalau nak kata pengalaman, officially 3 tahun, unofficially daripada saya kecil. Sebab ayah saya seorang pengamal perubatan Islam. Jadi pasal benda-benda yang macam ni saya dah jadi kebiasaan lah. Saya daripada kecil memang selalu ikut ayah saya pergi berubat. Pernah jadi pembantu dia waktu dia tengah berubat. Dan pengalaman-pengalaman tu yang saya bawa dalam bidang paranormal, dan apa ilmu yang saya ada, yang saya boleh kongsikan, itu yang saya kongsikan dalam paranormal tu. Lagi? Okey Daus. Okey, ni first time Aira jumpa Daus. Selama ni kita saya tak pun first pernah. Kan? Okey, saya mati-mati tadi ingat nak tanya kenapa lah pakai tudung hari ni. Okey, Aira nak tanya pengalaman paling seram Daus pernah buat kat mana? Pengalaman paling seram. Nak define pasal pengalaman paling seram tu, saya tak tahu nak cerita mana satu. Sebab saya rasa ada banyaklah pengalaman yang saya rasa paling seram. Tapi nak cerita pasal seram ni, semua seram. Tapi nak cerita pasal benda tu dia buat saya trauma, ada satu. Waktu tu saya hilang di hutan daripada pukul 2 sampai pukul 6.30 pagi. Masa tu Bigo kan? Waktu tu Bigo. Bigo. Waktu tu first experience saya kat dalam Para. Ada aras kan? Ada. Lepas balik daripada Para selama 3 tahun ni, yang paling teruk sekali apa, macam contohlah something yang mengganggu dekat dalam rumah ke whatever ke? Okey.
Sepanjang saya parah 3 tahun menipu, saya cakap semua orang yang buat parah ni tak pernah kena kacau bila dia beli rumah, termasuk dengan saya. Waktu first lah saya rasa yang agak teruk bagi saya bila mana saya balik, kereta saya start sendiri. Kunci ada? Tak ada? Kunci ada kat saya. Dan benda tu berlaku 2-3 kali jugalah. Waktu time parah pun ada, kereta saya memang start sendiri. Lepas tu bila saya masuk, waktu tu saya ingat lagi, waktu tu saya balik dalam pukul 2, pukul 3 macam tu. Balik lapar nak masak Maggi. Bila ada dekat dapur tu tengah duduk masak Maggi, saya ni jenis kalau saya masak Maggi, kalau saya jerang air tu, lagi mana air tu tak mendidih lagi, itulah saya duduk tengok air tu. Sebab tu kalau sahur saya nak masak Maggi, saya kena spend sejam untuk masak Maggi, walaupun sebungkus Maggi. Sejam. Api tu tak kuat-kuat. Api tu memang tak kuat-kuat. Memang saya nak kena tengok benda tu. Sebab saya takut kan jagi bila kita tinggal kan terbakar ke apa kan. Jadi saya duduk kat situ, duduk tengok tengah duduk tu, tiba-tiba drawer kitchen cabinet saya terbuka sendiri atas bawah. Wallahi saya cerita. Drawer jadi kat perempuan. Drawer terbuka sendiri, tertutup sendiri. Ada lagi video tu, cuma saya rasa saya nak kena cari balik sebab yelah waktu tu tak ada siapa kenal, kita just simpan untuk peribadi je lah. Tapi kalau macam korang nak tengok, nanti saya cari balik, saya akan post dekat TT. Tu je. Lepas tu nak tidur, shower terbuka sendiri. Lampu bilik tiba-tiba terbuka tutup. Dan banyak kali benda ni saya rasa sampai sekarang ni pun pernah berlaku. Waktu saya nak tidur, tingkap bilik saya ada macam ada orang ketuk. Itu biasa lah. Padahal saya duduk high rise condo. Jadi maknanya no one yang boleh ketuk pintu daripada luar ataupun ketuk tingkap daripada luar, sebab memang tinggi. Kecuali kalau Superman ada, memang dia je yang boleh ketuk. Cicak man. Okay, minta maaf ni nak tanya. Kita orang sebenarnya semua curious tau, nak tahu apa status Abang Daus. Aku dah cakap dah. Curious. Diam. Banyak yang tanya. Saya sebenarnya saya dah pernah bagi tahu dekat live. Saya sebenarnya saya tak suka untuk campur adukkan berkaitan dengan personal dan juga kerja. Yang saya rasa para ni saya punya part of kerja, dan benda tu yang melibatkan status tu adalah personal. Tapi dah banyak orang tanya, saya beritahu lah. Yang ni eksklusif ni. Kan? Eksklusif ni. Aman dah. Tinggi sikit lah. Tinggi sikit lah. Dia dah. Saya sebenarnya saya belum berkahwin. Tapi dah bertunang lah. Saya belum kahwin, tapi dah bertunang, dan insya-Allah lah doakan supaya semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Boleh tanya pasal apa yang Daus boleh jawab pasal kan ada orang kata video Daus ni menipu, plan lah apa sebelum ni kan. Apa Daus, macam mana Daus counter balik benda-benda tu? Sebab sebelum ni dah kena hari tu, kena bina dengan budak-budak tu. Kira diorang letak barang, lepas tu tak tahulah macam mana diorang tuduh kita orang. Macam Daus cakap berapa ramai buat parah, tapi kalau macam memang emosi lah. Sebab benda tu bukan kita orang buat, and then kita kena tuduh. Tapi Daus nasib baik Daus tenangkan Daus cakap mungkin budak parah lain buat ke apa, sengaja ke apa, tak tahulah. Tapi macam mana Daus counter dengan pas sejarah Daus sebelum join parah kita orang, ataupun terletas ke macam mana Daus counter benda tu lah? Sebab kadang-kadang ada orang cari bukti, dia kata dah pernah menipu kan. So macam mana Daus counter benda tu? Saya sebenarnya macam ni lah. Sebab tu saya kata dekat waktu yang call saya tu kan, saya cakap tak apa, tenang, relax. Benda ni adalah benda ataupun perkara yang biasa kat dalam para. Ada orang yang akan pedih mata, ada orang yang sakit hati bila nampak kita naik. Macam dulu saya pernah naik dan saya pernah jatuh. Saya pernah naik, saya pernah jatuh. Itu adalah kita punya cycle of life yang kita perlu adapt. Macam saya dulu, ni saya terangkan balik lah benda yang berlaku pada waktu dulu. Ramai orang yang tanya pasal video-video saya yang lepas. Actually saya tak nak ketengahkan balik pasal isu ni bagi saya, sebab benda tu dah selesai. Tapi tak apalah, dah benda ni banyak yang tak tahu, yang tanya pasal benda ni, saya akan bagi tahu balik lah. Video saya yang lepas tu adalah video berkaitan dengan salah faham. Tempat tu adalah tempat di mana situ memang banyak makpet yang duduk, dan
waktu tu saya live tengah parah, tiba-tiba terbuka pintu nampak kaki. Saya sendiri pun tak tahu. Apa kaki tu kaki siapa ke apa, tapi memang kaki manusia lah. Dan benda tu memang saya tak nafikan, memang kaki manusia. Tapi tu yang saya buat statement, saya kata saya pun tak tahu. Diorang cakap kenapa saya tak kejar, kenapa saya tak pergi masuk ke dalam untuk cek balik. Saya kata benda ni saya dah banyak kali saya beritahu. Saya bila berhadapan ataupun bila saya berdepan dengan manusia ni, saya lebih takut. Saya lebih takut sebab apa, kita tahu apa manusia boleh buat. Diorang manusia ni dia punya ability untuk sakitkan kita ataupun untuk cederakan kita lebih tinggi daripada jin. Sebab manusia, kita duduk alam yang sama. Jin ni bila dia masuk alam kita, diorang lemah. Bila kita masuk alam diorang, kita balik jangan jadi lemah. Tapi bila manusia sama-sama duduk alam sendiri, jadi maknanya diorang punya tenaga ataupun diorang punya ability tu sama macam kita. Dan satu lagi, saya dalam keadaan yang tak bersedia. Sebab apa, kita tak tahu. Saya sendiri pun terkejut. Kalau korang as a viewers yang tengok waktu live pun terkejut dengan benda tu, apatah lagi kami yang live, yang orang betul-betul yang duduk dalam situasi itu. Jadi kita tak boleh nak cakap uish kenapa tak pergi kejar, kenapa tak ni, terkejut, takut. Apa kata minta diorang kejarkan? Sebab tu saya kata saya dah buat statement. Benda tu saya dah clarify everything, saya dah cakap apa, tapi tetap orang tak percaya dan benda tu melibatkan pergaduhan banyak pihak. Apa pernah terkejut kau? Jadi saya pun ambil keputusan ataupun saya ambil untuk tak apalah, saya mengalah lah, sebab saya tak nak benda ni berlanjutan. Dan saya tak nak benda ni orang sakit kepala nak fikirkan pasal masalah saya. Tak apalah, bagi saya sendiri yang sakit kepala untuk fikir masalah saya sendiri. Korang just kita selesaikan masalah ni, kita simplifykan benda yang saya rasa yang agak serabut waktu tu. Saya just clarify. Okeylah, tak apalah. Kalau korang tak nak percaya dengan statement saya, terpulang kepada korang. Sebab dalam para ni saya kata saya tak pernah paksa siapa-siapa untuk percaya apa yang kita buat. Orang yang percaya, diorang boleh percaya. Tapi orang yang tak percaya, pada korang lah. It's up to you. Siapa yang tak percaya, kan? Saya tak boleh nak paksa. Dan benda ni pun kita tak boleh nak paksa orang untuk percaya. Saya rasa dia minta hakim. Sebab hakim tak pernah lagi. Betul tak yang? Apa kata kita tak hakim seorang-seorang dekat hutan ni? Nak? Ya. Hakim dengan ayah lah. Hakim dengan ayah. Seumur hidup aku. Alright, next. Okey Daud, sebelum ni Daud pernah tahu buat paranormal waktu bulan puasa? Pernah. Selama 3 tahun saya official as a host buat live. 3 tahun memang tak pernah lagi lah. Dalam bulan puasa tu saya tak buat lah. Lagi pergi kan? Buat Oh, marah. Try marah Ilza. Try. Baju lebih kurang. Ni ya. Diam. Dah Ustaz rasa takut ke dalam bidang para dengan nak kena hadap anxiety lagi? Saya anxiety saya satu tempat je, kat penjara molek tu je. Yang lain pada tempat tu saya tak ada anxiety. Tanya. Okey, tu je. Daus, hari tu kan Daus kena rasuk kan? Sebelum-sebelum ni ada tak kena rasuk juga? Pernah. Teruk tak? Agak teruk jugalah. Sebab lagi dia sebenarnya macam ni tau. Dia, bukannya saya nak kata saya hebat. Bukannya saya nak kata saya hebat, saya berilmu ke apa, saya power ke, tak ada. Saya jarang kerasukan. Saya jarang benda tu dapat tembus. Tapi once benda tu dapat tembus, benda yang dapat tembus saya tu adalah bukannya benda yang biasa. Hakim dia volunteer nak pergi seorang? Boleh? Lambat. Sebab seorang tu dia macam Buat lelaki buat seorang. Siapa setuju kalau hakim dia seorang? Saya setuju ke? Okey, boleh. Alah, benda tu, sebab tu saya kata once saya dah kerasukan ataupun once benda tu dapat tembus badan saya, benda tu benda yang besar lah. Benda tu yang besar daripada dulu lagi. Sebab dia akan aim tau. Di antara kita semua ni dia akan aim. Siapa yang paling menyerlah dekat situ. Siapa yang paling apa? Siapa yang kepala. So bila kepala nak handle kepala, kena kepala jugalah yang turun. Sebab tu saya kata once saya dah kerasukan, benda tu agak teruk jugalah. Dan setiap kali saya kerasukan memang teruk.
Tapi saya jarang lah. Kita cuba elakkan lah, tapi benda tu kalau dah nak terjadi, nak buat macam mana, kita terima je lah. Nak tanya soalan, masa dekat tempat paranormal tu kita nampak daus kerasukan. Daus kerasukan, adakah itu keturunan ataupun pendamping kita ataupun orang panggil khodam? Dia macam ni banyak orang tanya pasal saya ni lah, pasal Lina tanya tu. Banyak orang tanya kenapa ada Tok Putih, kenapa ada panggilan Tok Putih dan sebagainya, khodam lah, penjaga lah. Saya nak clarify balik, sepanjang saya hidup, saya tak pernah ada khodam ataupun saya tak pernah ada pendamping. Dan benda tu kita kena percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menjaga kita. Benda ni kadang-kadang kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita masuk hutan ke apa, kita doa, bukannya kita minta kepada benda, kita minta kepada Allah. Jadi saya percaya benda tu datang disebabkan asbab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah nak tolong kita ataupun Allah nak tolong saya melalui perantaraan makhluk-makhluk dia. Dan saya tak pernah mempercayai tentang pendamping, sebab bagi saya bila mana pendamping ni kita mengharapkan sesuatu benda selain daripada Allah. Kita bila khodam ni dia termasuk kita mengharapkan benda tu selain daripada kita mengharapkan Allah. Jadi i'tiqad saya hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya rasa benda tu datang disebabkan asbab daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hantar dia untuk tolong kita ataupun untuk tolong saya. Tapi selain daripada benda tu, memang saya tak ada nak buat agreement ataupun perjanjian apa-apa dengan makhluk lain. Memang saya tak pernah lah ada akad ataupun ada persetujuan untuk ada pendamping ke apa, tak ada. Sebab benda ni dia melibatkan upacara ataupun dia melibatkan ritual. Bila melibatkan pendamping ni, kita nak setuju ataupun kita nak akad benda tu supaya dia ni sah menjadi pendamping kita, dia ada ritual dia. Dan saya tak pernah buat apa-apa ritual berkaitan dengan pendamping ke apa. Sebab tu saya yakin yang saya ni tak ada pendamping ataupun tak ada khodam ataupun sebagainya. Okey, nak tanya, macam orang yang buat paranormal kan, selalunya hijab dia terbuka ke tertutup? Kalau terbuka tu macam daus kan, dari bila hijab terbuka? Hijab saya tak terbuka. Hijab saya tak terbuka. Jangan salah faham. Hijab saya tak terbuka. Dia ada dua jenis manusia. Ada tiga jenis manusia. Satu yang Allah jadikan normal macam kita ni. Kita tak nampak benda tu. Dan kita tak dengar benda tu. Second, Allah jadikan manusia ni ada yang jenis dia punya hijab dia terbuka separuh. Terbuka separuh. Jadi maknanya dia boleh nampak, kadang-kadang dia tak boleh dengar. Kadang-kadang dia boleh dengar, kadang-kadang dia tak nampak. Benda tu jadi separuh. Dan ada juga manusia yang Allah bagi kelebihan kat dia, hijab dia terbuka. Jadi maknanya dia boleh nampak anytime, bila-bila masa dia boleh nampak dan dia boleh dengar tentang berkaitan dengan benda tu. Tapi bagi saya tak nampak benda tu actually. Kalau kita duduk biasa jadi saya tak nampak. Saya je nampak je. Yang lain saya tak nampak. Jadi bila saya buat para, benda ni dia melibatkan pengalaman. Bila kita dah lama buat para, kita tahu, kita dapat rasa dia punya kehadiran ataupun kewujudan dia melalui kita punya insting. Macam kita ni manusia, Allah bagi kita bulu roma ni. Bulu roma. Sebab tu bila saya rasa macam bulu roma saya naik ataupun badan saya rasa macam kembang, telinga saya jadi panas, jadi saya tahu benda tu dekat. Bila kita tahu benda tu dekat, jadi kita cari. Tapi setengah orang kat sini bulu memang naik kat sini. Hidung. Kalau korang masuk kat dalam hutan ke apa kan, bila korang rasa badan korang kembang, macam tiba-tiba badan korang meremang, lepas tu korang punya telinga ni panas. Saya selalu based on telinga saya lah. Bila telinga saya panas sebelah kanan ataupun badan saya panas sebelah kanan, saya akan cari sebelah kanan. Saya akan tengok sebelah kanan. Sebab apa? Saya rasa bila benda tu panas sebelah kanan, benda tu ada kat sebelah kanan saya. Ataupun belakang. Bila belakang saya rasa panas, saya akan pusing ke belakang. Sebab apa? Sebab saya rasa benda tu dah dekat dengan saya. Dekat dia macam ni? Dekat ni maknanya dia ada dengan kita. Sebelah? Kita boleh nampak dia. Serius lah? Nampak Hakim paling berminat bila tanya. Kita boleh bagi dia seorang. Sebab tu kenapa kita gunakan kita gunakan handphone ataupun kamera. Kalau macam saya ni hijab terbuka, saya tak perlu untuk pakai kamera ataupun saya tak perlu untuk pakai live kamera handphone ke apa. Sebab saya nampak benda tu.
Sebab saya tak nampak lah saya memerlukan kamera. Sebab kamera ni dia boleh detect kan? Sebab kamera kan dia ada infrared kan? So benda tu boleh detect. Mana-mana kamera pun dia dapat detect benda tu. Okay, Daus, Mika nak tanya. Sebab benda ni Mika memang daripada kecil sampai sekarang Mika nak tahu. Wondering lah. Daus pernah, dia soalan tau, tapi pendek je. Daus pernah nampak hantu gula-gula tak? Pernah. Hantu gula-gula? Gula tu apa? Okay, Mika terus sebutlah pocong. Pernah. Okay, second question. Dia melompat ke dia guling ke? Dia melompat. Dia melompat. Tapi orang salah faham. Pocong ini bukannya lompat macam hantu Cina. Kan? Orang macam dia bukannya lompat tinggi macam hantu Cina. Dia melompat tapi dalam keadaan dia terbang. Contoh, dia lompat daripada sini. Orang nampak dia terbang tapi sebenarnya dia lompat. Dia boleh lompat dari sini pergi ke sana. Dalam satu kali lompatan saja. Jarak jauh lah. Jarak jauh. Tinggi dia. Dia boleh main lompat jauh. Dia ada dua jenis tau. Dia memang menang ke lompat jauh? Dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis pocong. Satu yang melompat, satu lagi yang jenis berguling. Korang pernah dengar? Korang pernah dengar ada pocong berguling? Dia ada dua jenis. Dia jatuh pas berguling kan? Dia ada dua jenis. Yang macam orang kena kejar kat jalan raya tu, yang nampak tiba-tiba bantal bergolek tu. Tu dia jenis pocong yang jenis berguling. Kenapa dia ada lompat? Kenapa dia ada guling? Kenapa guling? Kenapa lompat? Mungkin dia ada spesialis masing-masing. Dia ada paket dia. Kebakaran masing-masing. So memang guling tu pakai rendah. Saya tak tahu. Lepas ni kita buat parah, kalau jumpa pocong kita cuba interview dia. Kenapa kau guling kan? Dia dekat TV, dekat TikTok tu yang lompat-lompat tu tipu lah. Saya tak boleh nak kata tipu, benda tu sensitif. Kan, benda tu sensitif. Ikut kepercayaan masing-masing lah. Ya, dia nak duduk seorang. Ikut kepercayaan masing-masing. Seorang kata Demi ayah. Bab orang Melayu, bab patah Melayu kata hanya jauh hari yang mengenal manikam. Maknanya hanya yang tahu yang akan tahu perbezaan dia. siapa dia? Siapa jauh hari, siapa manikam. Daus, betul ke orang kata hantu Cina ni yang ada tampal-tampal kat dahi, lepas tu lompat-lompat macam tu wujud? Saya tahu saya hanya tahu hantu Melayu je, hantu Cina saya tak tahu. Panjang saya parah ni, saya tak pernah tengok lah benda tu. Salah lelaki pun. Panjang menurut kepercayaan kita lah, menurut kepercayaan kita tak ada lah benda-benda macam tu. Tapi kita tak boleh nak nafikan sebab kepercayaan masing-masing lain-lain kan. Jadi kita pun kena menghormati each other. Kita kena menghormati juga kepercayaan orang lain. Jadi benda tu saya tak boleh nak nafikan ataupun saya tak boleh nak iyakan. Okay, Aish pula nak tanya. Daus. Love. Okay, sepanjang macam Daus on the way nak pergi ke tempat parah kan, pernah tak macam ada kejadian yang macam tak diingini berlaku? Contohnya macam waktu nak on the way tu macam terpaksa cancel sebab ada benda yang ni lah tak ingin berlaku. Ini biasa lah, tak apa sehari, 2 hari. Masa tu Dia tak diingini ni, macam mana saya nak cakap, ada jugalah satu tempat tu saya nak pergi tapi tiba-tiba tak jumpa. Siang tu kita dah pergi tengok tempat tu kan, sebab tempat baru kita akan pergi awal sebab kita nak tahu jalan dia macam mana, boleh masuk ke tak. Kita pergi siang tu dah boleh masuk, pergi malam tu cari tak jumpa. Sampai ke sudah tak jumpa. Last nak kena tukar tempat lain. Parah tetap parah. Perjuangan tetap diteruskan. Tapi tempat lain. Tempat lain. Tapi kalau nak kata gangguan sewaktu parah tu memang ada. Kan sewaktu live pun semua kan, waktu kita tengah live biasa, tengah nak live biasa, nak kumpul view apa semua, ada juga gangguan, pernah juga berlaku. Tapi kita buat tak tahu je lah. Biasalah benda tu. Kita nak tempat dia kan. Okay Daus, ni Hakim nak tanya ni. Macam Hakim kan dulu macam bila Hakim duduk seorang-seorang kan, macam Hakim macam ada je macam tengah tengok Hakim macam padahal tak ada pun, tapi dia macam terasa benda tu. So macam Daus pernah tak? Daus tengah duduk ke? Biasa, betul parah-parah. Tu biasa. Tak, ni macam duduk kat rumah ke apa? Biasa. Macam kita tengah masak Maggi ke apa kan? Biasa macam ni. Kau kena buat nyali dulu. So Daus pernah tak? Kita buat bagi Hakim buat uji dulu. Okay, proceed lah. Okay. Biasa kat sini. Boleh? Kita nak datang. Try. Okay, so kita decide uji hari Am dengan Mika, kita teman jadi host. Kita hantar dia seorang je. Alamak. Dia pergi seorang, letak belakang, lepas tu duduk seorang. Tu kena bawa 30 minit. Penyemangat. Ayah apa dia? Dia bateri, power bank. Ayah. Lepas tu Daus kan? Lepas tu Daus pernah tak macam benda tu depan muka?
Tengok drama sangat ni. Okay. Soalan dia, Hakim benar tak tiba-tiba Hakim masuk apply kerja, tiba-tiba suka orang tu? Benar? Dia suka orang tu? Pernah ke? Tak pernah kan? Macam ni lah Am, pening kepala. Suka ayat ke tak sekarang ni? Ya Allah. Pening. Macam tu lah pening kepala jawab soalan awak. Macam mana? Dia sebenarnya macam ni lah. Dia ada perbezaan. Kalau macam kita duduk kat tempat para, kita rasa macam ada orang tengah tengok kita, tu biasa sebab kita pergi tempat dia. Tapi bila kita duduk kat dalam rumah sendiri, kita rasa benda macam tu. Kadang-kadang benda tu adalah gangguan ataupun pandangan korin kita. Pandangan korin kita. Dan ada juga kadang-kadang kita ada pendamping ataupun kita ada orang ada benda yang mengikut kita daripada belakang. Jadi benda tu pun kita selalu juga rasa bila kita duduk rumah. Dan selalunya kalau orang yang kena gangguan macam tu, nasihat saya pergi berubat lah. Pergi cari siapa-siapa untuk ruqyah. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada gangguan. Sebab Hakim memang macam tu. Macam dia seorang. Macam gosok gigi ke, cuci muka kat tanah macam tu. Ada orang tengok kat belakang, macam ada orang parti kat belakang. Benda tu biasa. Biasa lah. Benda tu biasa. Tapi cuma kena pergi check balik. Sekejap nak tanya Hakim. Nak tanya Hakim, pernah tak jumpa hantu helmet? Pernah tak? Ada lah. Hantu helmet. Ada lah. Pernah jumpa? Hantu ponceng. Main layan. Sabar. Betul ke badan Daus dulu berisi sebelum parah? Sekarang ada PPP. Aku dah tengok. Ais dah tengok. Kita tengok. Lagi berisi kau boleh. Ada weh. Saya dulu waktu saya study dekat UiTM dulu, berat saya waktu tu sebelum saya buat parah lah. Waktu tu saya study, berat saya 111 12. Ikut hiking. 111 12. Sekarang naik, betul naik balik ya. happy balik. Lepas tu saya start parah, badan saya pernah drop sampai tinggal 74 kg. Tapi sekarang naik. Ini tak tahu mana datang dia punya ni. Naik sikit. Naik sikit. Sekarang ni dah pada 74. Ni lepas ni faktor collab dengan Am lah ni. Makan. Dah bukannya makan lah. Bila kita stres, kita makan. Jadi naik. So macam ulang, siapa setuju siapa masuk tim ni terus berisi balik? Kenapa berisi? Tak makan. Kau makan apa? Secure. 24 jam ada makanan. 24 jam ada makanan. Tapi macam mana diorang tak gemuk guys? Setiap kali pergi parah, setiap kali makan McD. Dah benci burger. Tak, sebelum start McD kan? Ada je kotak McD aku tengok dalam kereta tu. Balik McD mamak. Itu kan. McD mamak tu hang seorang. Okey, rasanya dah cukup banyak kot soalan daripada Daus. Banyak yang nak tahu kan. Ability. Daus, umur berapa Daus? Dah tak kenal lagi. Dah tak tanya umur berapa Daus. Nama penuh Daus. Nama penuh Daus. Nama penuh. Asal mana? Daus asal mana? Sekolah mana? Kau siapa lah? 18 tahun lah apa? Dah umur 18 tahun. Tunang nama apa? Itu masuk talent tu. Masuk tailor. Saya rasa benda ni tak berkaitan dengan parah saya rasa. Okay dah, sebut sedikit lah. Saya, nama saya Firdaus lah. 18 sama dengan Aman. 18 sama dengan Am. Saya Balikkan lah 81. Saya asal Qadah. Saya kenal. Saya tahu siapa yang berasal dari Kedah. Kelebihan apa yang Daus ada selain parah? Kelebihan apa lagi yang Daus ada selain bahan? Argoy. Banyak orang yang tak tahu, macam diorang ingat saya buat parah je. Futsal. Baru dah cakap. Saya sekarang ni, bukannya sekarang lah, daripada dulu lagi. Sebelum saya buat parah lagi, saya bekerja as a interior designer. Apa? Daus bekerja interior designer. Saya as a interior designer. Dan kelebihan lain yang saya ada, pukul orang. Pukul Hakim. Saya Daus kerja macam ni. Daus buat parah tu sebagai Part time. part time juga. Malam, pagi dia kerja hakiki. Part time merangkap full time juga lah cerita dia. Lebih kurang macam tu lah. So sama juga macam kami, sebelum Ramadan itu sibuk sangat kan. Kita ada buat parah. So petang kita buat shoot. Sama Daus petang dia kerja.
Kerja malam dia buat para. So ramai orang respect kita orang hanya 24 jam duduk para, tak juga. So saya punya aktiviti harian saya, malam saya buat para, balik pada para, saya tidur sekejap. Pagi tu pukul 9 saya ada ke office buat kerja sampai pukul 6. Lepas tu balik daripada pukul 6 petang tu balik rehat sekejap. Lepas tu keluar pergi. Sebenarnya kan Boleh main futsal? futsal dia macam ni tau. Sebab apa, bila buat para ni dia lain tau. Sebab selalu kerja publish shoot petang tak buat apa kan, cicak kawan-kawan. Tapi para ni satu kelainan. Bila kita pergi, kita rasa lain daripada orang lain. Orang lain semua tidur tau. Orang lain semua tidur, rehat semua. Tapi kita buat kerja lain. Satu lagi saya memegang tinggi lah apa saranan daripada Ahmad Maslan. Kita rakyat Malaysia ni tak boleh kerja satu kerja je, kena buat banyak kerja. Betul tu. Kena buat banyak kerja. Satu kerja je tak boleh nak apa fulfill our life. Itu yang ada 2 baby nak jaga kan? Ada 2 baby nak jaga kan? Warna apa? Merah. Okey, ada apa-apa soalan lagi lain? So semua setuju lah untuk letakkan hakim seorang untuk paranormal. Yes. Setuju okey? 30 minit. Ayah angkat tangan. Saya. Kenapa dengan ayah? Penyemangat. Eli tak semangat dah Eli? Tak semangat dah Eli? Eli nak seorang. Eli dengan Hakim je lah. Ada orang cakap ada Eli kuasa 2 ke sekarang ni? Eli kuasa free hair. Eli tu punya tak macam ni, Daus, apa kata tak Eli dengan Hakim? Itu baju sama? Itu saya setuju. Baju sama-sama kan? Nak Mika ya, tak. Baju sama kan? Ya, apa kena baju tak sama. Tapi kalau Eli dengan Hakim saya setuju. Hakim setuju. Tak nak. Tak nak. Saya setuju sesuai. Kena ingat ni, baju sama, hati tak sama. Hati sama. Hati apa yang hati? Hati Eli dekat apa? Dekat L. Tak, kenapa? Kenapa marah sangat ni? Okay. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye semua. Bye.